makluman kepada pelajar. Kehadiran akan diambil melalui kod rahsia yang akan diberikan semasa majlis berlangsung, dan selepas tamat program, pelajar diminta mengisi borang kehadiran. Pautan borang kehadiran akan diberikan pada penghujung program. Pelajar juga diingatkan untuk melampirkan kod rahsia yang akan diberikan semasa program berlangsung pada ruangan borang kehadiran sebagai bukti kehadiran pelajar pada majlis hari ini. Yang berbahagia Dr. Irini Ibrahim, Pengetua Kolej Anggerik, yang dihormati Puan Rozaida Abdul Rashid, Pengurus Asrama Kanan Kolej Anggerik, yang dihormati Encik Muhammad Fadil Yusof, Staf Presiden Kolej Anggerik, yang dihormati Cik Hajar Asmida Samad, Staf Presiden Kolej Anggerik, yang dikasihi jawatan kuasa perwakilan kolej dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah kurnia serta inayahnya dapat bersama-sama kita menghadiri majlis amanat Pengetua Kolej Anggerik bagi sesi kedua tahun 2020. Walaupun pertemuan kita secara visual di alam maya, ianya tidak membataskan program bermakna ini untuk dijalankan. Untuk maklumat para hadirin, tujuan program ini diadakan adalah sempena permulaan semester baharu di sesi baharu ini. Bukan itu sahaja, program ini juga akan memperkenalkan Pengetua Kolej Anggerik, Barisan Pengurusan Kolej Anggerik dan Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej Anggerik, serta menerangkan tentang Kolej Anggerik dengan lebih terperinci. Hadirin diminta berdiri untuk nyanyian lagu Negaraku dan wawasan serta warga UiTM. Bersatu kita warga UiTM, kita bangsa perkasa, taat dan setiaku untuk negara, penuh semangat wajar. Kita jangan mudah terlupa pengorbanan perjuangan anak bangsa. Kita jangan mudah terlupa
Terima kasih, hadirin diminta duduk. Tirai majlis dibuka dengan bacaan doa Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, majlis akan memperkenalkan barisan jawatankuasa perwakilan College Anggrek sesi 2021 dan majlis menjemput Yang di-Pertua JPK College Anggrek Nur Najwa Sazuki untuk memberikan ucapan. Majlis mempersilakan. Did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, show up. Did a full 180. Now aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkenalan. Nama saya Nur Najwa binti Sazuki, selaku Yang di-Pertua College Anggrek pada sesi kali ini. Saya mewakili rakan-rakan ahli jawatankuasa perwakilan kolej yang lain dan Sekretariat College Anggrek ingin mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar, terutama sekali pelajar baru yang baru sahaja mendaftar September lepas dan pelajar lama yang telah mendaftar atau bakal mendaftar ke College Anggrek UiTM Shah Alam. Untuk makluman semua, pada semester kali ini kita mempunyai seramai 17 orang ahli jawatankuasa perwakilan kolej dan dibantu oleh 11 orang Sekretariat College Anggrek. Bagi menyahut seruan kerajaan untuk kita semua kekal di rumah, pada semester kali ini, semua aktiviti-aktiviti yang dijalankan akan dijalankan secara maya sehingga keadaan kembali pulih. Saya amat berharap kerjasama daripada semua rakan-rakan untuk menyertai aktiviti dan program-program yang telah disediakan,
Kami telah merangka pelbagai aktiviti-aktiviti yang menarik sepanjang semester ini, termasuklah aktiviti kerohanian, keusahawanan, sukan dan pelbagai lagi. Seterusnya, saya juga menyeru semua rakan-rakan untuk mengikuti laman media sosial Kolej Anggerik, termasuklah Telegram, Instagram dan Twitter, untuk anda mendapat maklumat dan info-info terkini berkaitan dengan kolej dan berkaitan dengan UiTM secara amnya. Seterusnya, saya juga nasihatkan kepada rakan-rakan yang mempunyai sebarang persoalan tentang kolej untuk ajukan soalan anda terus ke Telegram. Elakkan untuk tanya soalan-soalan anda di Instagram maupun Twitter bagi mengelakkan sebarang salah faham ataupun soalan anda tidak terjawab. Akhir kata dari saya, dalam menempuhi norma baru ini, diharapkan semua rakan-rakan berada dalam keadaan yang sihat dan sentiasa minum air yang cukup. Dan tidak lupa tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Nur Najwa Sazuki atas ucapan itu tadi. Seterusnya, majlis akan memperkenalkan barisan staf Kolej Anggerik dan dijemput yang dihormati Encik Muhammad Fadil bin Yusuf, staf Residen Kolej Anggerik, untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Oh my god, after Kings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua pelajar-pelajar baru UiTM sesi Oktober 2020 hingga Februari 2021, pelajar dan juga pelajar lama yang mendapat kemudahan penginapan kolej di Kolej Anggerik. Okey, saya ingin berterima kasih kepada Dr. Irini Ibrahim, pengetua di Kolej Anggerik, yang juga merupakan seorang pensyarah di Fakulti Undang-Undang. Okey, rakan-rakan SRK, barisan JPK Kolej Anggerik dan semua pelajar. Okey, saya merupakan ketua staf Resident College di Kolej Anggerik ni, dibantu oleh Cik Haja Asmida Samad, yang juga merupakan pensyarah di Fakulti Sains Sukan dan Edukasi. Dan tidak lupa juga di Kolej Anggerik kita mempunyai seorang pegawai berjawatan penting, iaitu Ustaz Nazirul Zawir Zainal Abidin, iaitu pembantu Hal Ehwal Islam di ACIS. Okey, sebelum memulakan lagi saya punya kandungan pengucapan saya pada hari ini, izinkan saya lah untuk berkongsi sedikit latar belakang saya
kepada semua pelajar, mahasiswi College Anggrek. Okey, saya merupakan penolong pendaftar kanan di Pejabat Timbalan National Selain Akademik dan Antarabangsa. Okey, untuk latar belakang pendidikan, saya merupakan alumni UiTM. Saya mempunyai MBA, sarjana muda Pentadbiran Perniagaan Pengurusan Sumber Manusia, dan juga diploma pengajian perniagaan di UiTM. Okey, dan alhamdulillah saya telah berkhidmat dengan UiTM lebih 11 tahun. Okey, di mana sebelum ini saya berkhidmat di UiTM Cawangan Johor kampus Segamat selama 10 tahun sebelum berpindah ke kampus Shah Alam. Okey, dan seperti yang kita sedia maklum, dalam norma baru ini pelbagai perkara perlu diambil kira dan diubah semula bersesuaian dengan apa yang berlaku kepada kita sekarang ini. Okey, kebanyakannya sesi kuliah sememangnya dijalankan secara ODL, Open and Distance Learning. Okey, dan interaksi antara pensyarah dan juga pelajar banyak menggunakan aplikasi seperti Google Meet, Webex, Zoom dan sebagainya. Okey, saya sangat berharap agar pelajar-pelajar terus memberikan penuh komitmen, kekal aktif walaupun kita berada di rumah. Maknanya kekal aktif itu mestilah dalam aspek fizikal dan juga mental. Okey, dan sebagai seorang penghuni kolej, sudah tentu kita amat menggalakkan kamu untuk support program-program yang dijalankan oleh JPK JPK College Anggrek. Okey, yang mungkin kebanyakan program-program ini dijalankan secara maya. Okey, dan mungkin pelajar-pelajar perlu lihat balik, okey, modal graduan UiTM, okey, dan di mana sudah tentu kita ada perkara-perkara yang perlu diambil perhatian, iaitu berkaitan dengan untuk menjadi seorang modal graduan UiTM, kita mestilah menjadi seorang yang berpengetahuan dan juga berkemahiran. Selain itu juga, semua mahasiswi mestilah sentiasa berfikiran kreatif, konstruktif, saintifik, progresif, inovatif, kritikal, global dan analytical. Okey, selain itu juga kita mestilah sentiasa berfikiran secara rasional, terbuka, berpandangan jauh, berketerampilan, bebas dan juga yakin terhadap apa yang kita lakukan. Okey, sentiasa cuba belajar untuk hidup secara berdikari dan mampu berdaya saing serta mempunyai ciri-ciri kepimpinan, keusahawanan dan kemahiran pengurusan yang tinggi. Mempunyai kecerdasan dan ketahanan mental dan fizikal yang berpanjangan, dan juga mempunyai sifat jati diri patriotik, berterima kasih dan bersyukur dengan apa yang UiTM berikan pada kita selama ini. Selain itu juga bersyukurlah juga kepada yang maha satu, kedua ibu bapa kita dan juga adik-beradik kita dan juga rakan-rakan yang membantu kita di kala kita susah. Okey, selain itu juga akhir sekali sudah tentulah kita kena sentiasa bertakwa, beretika, berakhlak mulia serta mempunyai ciri-ciri personality yang seimbang, harmonis dan juga holistik. Okey, dan bagi meneruskan lagi ucapan saya, ingin saya tekankan beberapa perkara berkaitan dengan etika pelajar dalam aspek akademik. Okey, sebab saya mempunyai tugas di Pejabat Timbalan National Selain Akademik dan Antarabangsa, dan menjurus kepada kes-kes pengurusan akademik pelajar, okey, pengurusan sistem akademik pelajar dan juga kes-kes khas yang melibatkan pelajar. Sudah tentu saya akan memberikan banyak input berkaitan dengan etika pelajar dalam aspek akademik. Pertama sekali, untuk sesi perkuliahan,
pelajar-pelajar pun kena tahu bahawa pendaftaran khusus dan juga pembayaran yuran pada setiap semester mesti dilakukan, dan jadikan itu adalah satu benda yang perlu dan mesti diambil perhatian oleh pelajar. Saya pernah berhadapan dengan pelajar-pelajar yang menghadapi masalah, di mana mereka ini diberikan status gugur taraf. Ini tidak sepatutnya berlaku. Okey, pelajar-pelajar yang menghadapi masalah kewangan, pada awal semester, jika tidak mampu membuat bayaran yuran pengajian, kamu mestilah membuat penangguhan bayaran pengajian. Dengan itu kamu akan terselamat daripada digugur taraf. Dan pelajar-pelajar boleh membuat pembayaran yang diluluskan penangguhan 2 minggu sebelum peperiksaan akhir bermula pada setiap semester. Dengan penangguhan bayaran yuran pengajian, ianya akan membantu kamu di mana untuk proses validasi kamu boleh lakukan perkara tersebut. Dan statistik pelajar digugur taraf pada setiap semester akibat tidak mendaftar khusus ataupun tidak bayar yuran ataupun kedua-duanya sekali adalah tinggi daripada satu semester ke semester yang lain. Ini sudah tentu akan mendatangkan masalah kepada pelajar, di mana setiap kali kamu membuat rayuan pembatalan gugur taraf, kamu akan dikenakan bayaran sebanyak RM200 termasuk dengan bil pengajian kamu. Jadi saya berharap kamu akan memberikan aspek yang tinggi terhadap pendaftaran khusus dan pembayaran yuran. Berilah perhatian dan suaka ini. Selain itu juga validasi khusus mesti dilakukan dengan betul. Di mana validasi khusus ianya adalah pengesahan kamu terhadap kursus-kursus yang kamu akan ambil, duduki, mengikuti kuliah pada semester yang berkenaan. Kegagalan kamu membuat validasi pendaftaran khusus sudah tentu akan mendatangkan masalah kepada kamu, di mana ada banyak kes pelajar menyatakan mereka tidak mendaftar kursus tersebut tetapi ada dalam selip peperiksaan mereka. Bila kita siasat, rupanya mereka tidak melakukan validasi sama sekali ataupun menyuruh kawan dia ataupun orang lain lakukan validasi untuk mereka. Jadi jangan lupa untuk membuat validasi khusus juga pada setiap semester. Pastikan juga sesi perkuliahan kamu diikuti dengan baik, kerana itu adalah keperluan program, di mana setiap assessment termasuklah mungkin assignment, quizzes, test yang dijalankan oleh pensyarah kamu seharusnya buat dan hantar dalam waktu yang ditetapkan. Dan sudah tentu jika ada peperiksaan akhir dan perlu masuk ke dalam kampus, kamu kena pastikan kamu datang tepat pada masa dan waktu dan tarikh yang telah ditetapkan. Dan jika final assessment, final test ke yang bila kita belajar secara ODN ni, pastikan kamu jawab dengan baik dan betul dan ikut apa arahan daripada pensyarah kamu. Dan sudah tentu bagi pelajar baru juga, saya sarankan untuk kamu mengenali dengan lebih dekat kaki tangan, terutama pensyarah dan juga staf-staf di fakulti kamu. Jangan lupa untuk sentiasa mendapatkan maklumat berkaitan dengan pengajian kamu daripada ketua pusat pengajian ataupun koordinator program dan juga penasihat akademik yang dilantik terhadap kamu. Sentiasa mendapatkan nasihat dan juga bimbingan daripada mereka. InsyaAllah mereka akan bantu kamu. Untuk sesi perkuliahan, macam saya tekankan pada awal ucapan saya tadi, ianya sangat penting, di mana pelajar kena tahu jika mereka tidak mengikuti pengajian kuliah secara ODN pada semester ini dan ketidakhadiran mencapai lebih daripada 20%, kamu berhak untuk diberikan status
ZZ, ataupun di bawah daripada merugi peperiksaan, ataupun bersamaan dengan status gagal app pada kursus tersebut pada semester berkenaan. Dan automatik pada semester depan kamu akan terpaksa repeat lagi kursus yang sama. Jadi ini akan mendatangkan masalah kepada kamu. Pastikan kehadiran kuliah mencukupi mengikut keperluan jam temu yang telah ditetapkan. Okey, jika kamu bermasalah untuk masuk ke dalam room-room Google Meet, Webex dan sebagainya, dan oleh sebab masalah internet, capaian internet pada kamu seharusnya memberitahu kepada pensyarah kamu yang memang kamu masalah. Jika kamu senyap ataupun tidak memberikan sebarang maklumat, sudah tentu pensyarah akan menghadapi masalah untuk tahu keberadaan kamu, apa yang berlaku pada kamu. Jadi sentiasa berikan feedback kenapa kamu tidak dapat masuk kuliah secara ODL tersebut. Okey, dan di dalam sesi perkuliahan secara ODL, walaupun berada di rumah, kamu jangan lupa bahawa sentiasa menghormati pensyarah, duduk dengan sopan di hadapan telefon bimbit kamu ataupun komputer riba ataupun desktop kamu. Sentiasa menghormati rakan lain, okey, dan menghormati perjalanan kuliah itulah. Maknanya bila berada di depan telefon bimbit kamu, di hadapan laptop ataupun desktop kamu, mestilah berpakaian mengikut sasiah rupa diri pelajar. Okey. Dan peperiksaan untuk sesi pengajian secara ODL ni sudah tentu adalah secara online. Biasanya pensyarah akan menggunakan pelbagai-bagai metod untuk membuat final penilaian terhadap kamu. Dan pastikan kamu mengambil final assessment yang telah ditetapkan berkenaan. Okey. Dan untuk pelajar, okey, saya juga ingin mengingatkan kamu supaya sentiasa mempunyai etika dalam bentuk kepimpinan. Okey. Maksudnya, pertama sekali sudah tentu kamu kena mengenali pimpinan universiti. Daripada naik chancellor, daripada pengusaha tinggi, TNC yang ada, bahkan pengusaha tertinggi di fakulti. Siapa dekan kamu, siapa timbalan dekan kamu. Pastikan kamu tahu benda-benda ni. Okey, sentiasalah mematuhi protokol yang telah ditetapkan. Sentiasa menjadi teladan yang baik kepada adik-adik kamu. Tunjukkan contoh-contoh yang kamu ni sangat komited. Walaupun belajar di rumah, sangat komited dalam pengajian kamu. Okey. Sentiasa menjaga tutur kata, berfikiran terbuka, sedia menerima kritikan. Tak ada apa juga yang pensyarah beritahu. Dan lakukan penambahbaikan terhadap kritikan-kritikan tersebut. Okey. Sentiasa berpersonaliti dan mudah didekati. Okey, bekerjasamalah dengan pihak pensyarah, dan sentiasa mampu untuk membuat keputusan secara kolektif. Okey. Dan jika untuk etika keselamatan diri, okey, sentiasalah tertambah. Kita tahu wabak COVID-19 masih lagi berlegar di luar sana, di mana angka kes baru sentiasa meningkat. Dan sekarang ni kalau kita tengok 1-2 minggu ini, kesnya memang adalah hampir 1000 ataupun lebih daripada 1000. Okey. Dan silalah jaga diri kita, kerana kita kenalah jaga diri kita. Okey. Begitu juga kalau kita perlu keluar rumah. Keluar rumah, pastikan kita mengikut SOP yang telah ditetapkan. Kerana kita tahu jika kamu tidak mematuhi SOP, kamu boleh dikenakan compound sebanyak RM1000. Maknanya SOP itu seperti memakai face mask, check in, MySejahtera, okey, dan juga memastilah dalam kedudukan jarak lebih 1 meter. Ini bukan untuk jaga diri kita saja, tapi juga untuk jaga orang ataupun masyarakat di luar sana.
Okey, dan jika kamu keluar, ya, pastikan cara berkumpulan lah. Buat masa sekarang ni kalau PKPB ni kena berdua, ya, dalam kereta pun berdua. Tapi kalau perlu dah habis PKPB nanti, kalau pun keluar daripada rumah ke apa ke, pastilah dalam cara berkumpulan ataupun bersama parent kamu. Okey, sentiasa mengetahui apa yang kamu bawa. Jangan bawa benda-benda yang menyalahi undang-undang. Itu juga bahaya. Okey. Dan bila kita kat luar ni, kita sentiasa aware dengan kemungkinan apa yang berlaku di persekitaran kita. Sekarang ni mungkin kes-kes, banyak kes ragut, kes jamur dan sebagainya. Jadi sentiasa berhati-hati, walaupun di mana kamu berada. Okey, dan sekiranya kamu perlu kembali ke kampus, kerana ada nanti sesi kuliah 2B untuk pelajar. Sesi kuliah 2B ni maknanya pelajar-pelajar yang perlu hadir ke fakulti untuk sesi kuliah dijalankan secara bersemuka. Itu insya-Allah lah pada hujung tahun atau awal tahun, pelajar-pelajar yang dikehendaki untuk hadir ke kampus akan dimaklumkan oleh fakulti masing-masing. Okey, dan jika berada di kolej, dah lapor diri, ambil kunci semua, pastikanlah kamu mematuhi etika sosial di kolej kediaman, di mana sentiasalah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh kolej. Okey, menghormati rakan-rakan kamu yang lain, dan juga ada adab ketika berkomunikasi. Okey, sentiasa jaga kesopanan kamu. Okey, jika perlu hadir ke program yang telah ditetapkan oleh DPK College, okey, kamu perlu hadir dan mengikuti adab, ikutlah adab ketika menghadiri majlis, terutama majlis-majlis ilmu. Mestilah menggunakan kemudahan kolej yang disediakan dengan baik dan cermat, sentiasa menjaga kebersihan bilik dan juga kebersihan diri, prihatin terhadap apa juga yang berlaku. Okey, aktif mengikuti apa-apa program ataupun mungkin untuk kesihatan kamu, aktiflah untuk bersukan. Kita ada banyak padang permainan berdekatan dengan Kolej Anggerik ini. Okey, dan sebagai pelajar, saya juga nak beritahu kamu bahawa kamu masih juga tertakluk kepada akta-akta yang telah ditetapkan kepada pelajar. Akta 174, itu kaedah tata tertib pelajar. Okey, pelajar-pelajar di mana untuk kaedah 3 larangan am, pelajar perlulah sentiasa berkelakuan sama ada dalam atau luar kampus secara boleh merosakkan atau mendatangkan kemudarat kepada kepentingan, kesentosaan atau nama baik institusi, secara terjaga, atau kepada kepentingan, kesentosaan atau nama baik mana-mana pelajar di kalangan pegawai atau pekerja institusi, atau kepada ketenteraman atau keselamatan awam, atau kepada akhlak, kesopanan dan tata tertib. Selain itu juga untuk kaedah 3 larangan am ni, ada juga menggariskan berkaitan dengan melanggar undang-undang secara betulan atau dalam kampus, luar ataupun dalam kampus, mengganggu, mengendalikan semua aktiviti akademik, menghalang tugas kaki tangan UiTM, menghalang pelajar lain mengikuti kuliah tutorial, memboikot kelas aktiviti rasmi UiTM, melakukan kerosakan terhadap harta benda UiTM, mengusik, mengganggu, mengalih harta benda seseorang bertujuan menyebabkan apa-apa halangan, kesusahan, kegusaran, kerugian atau kerosakan, engkar arahan pegawai perpustakaan bahawa masuk nota yang tidak dibenarkan ke dalam bilik peperiksaan semasa peperiksaan berhubung dengan kaedah lain dengan pelajar lain semasa peperiksaan. Selain itu juga ada juga kaedah 4 berkaitan dengan pelajar wajib hadir kuliah. Kaedah 5, jika latihan industri kamu perlu mengikuti
dengan baik. Okey. Kaedah 6, pelajar hendaklah berpakaian sopan semasa dalam kampus. Kaedah 7, pelajar mesti hadir dan menduduki peperiksaan. Kaedah 7A, berkelakuan semasa peperiksaan, bawa nota, menulis atau melukis di tubuh badan atau pakaian, berhubung dengan pelajar lain dengan apa jua cara, menipu atau cuba untuk menipu. Kaedah 8, sekadar penggunaan teks kuliah. Kaedah 8A, larangan melakukan plagiat. Kaedah 9, larangan menganjurkan kepebunan. Kaedah 10, sekatan penggunaan pembesar suara. Kaedah 11, larangan menggunakan plakat, banner, bendera dan sebagainya. Kaedah 12, larangan menerbitkan dokumen. Kaedah 13, aktiviti luaran dalaman mesti mendapat kebenaran Naib Chancellor Rektor. Kaedah 14, pelajar dilarang bekerja semasa belajar yang pada pandangan Naib Chancellor adalah tidak wajar. Kaedah 15, larangan membuat kenyataan akhbar. Kaedah 16, pelajar tidak boleh membuat bantahan mengenai kehadiran pihak tertentu atau ketidakhadiran pihak tertentu di dalam kampus. Kaedah 17, larangan berjudi. Kaedah 18, dilarang minuman arak. Kaedah 19, larangan memiliki bahan ucap. Kaedah 20, larangan menggunakan dadah racun. Kaedah 21, pelajar mesti menjaga kebersihan. Kaedah 22, dilarang membuat bising. Kaedah 25, pelajar mesti memakai kad matriks semasa berada di dalam kampus. Kaedah 26, engkar arahan merupakan satu kesalahan. Dan yang terakhir, kaedah 26A, hukuman tata tertib terus bagi kesalahan sasiah pelajar mengenai kebersihan, membuat bising, tempat tinggal dalam kampus dan kad matrik pelajar tidak lebih daripada RM50. Dan selain itu juga kita ada tata tertib asrama. Okey, pelajar-pelajar, okey, untuk kesalahan, untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang mungkin kamu lakukan secara sengaja atau tidak sengaja, kamu boleh dapatkan maklumat ataupun tunjuk ajar nasihat daripada Puan Rozaida dan juga staf di pejabat Kolej Anggrek. Okey, dia banyak jenis-jenis kesalahan pelajar, di mana setiap kesalahan tersebut akan boleh pelajar-pelajar ni perlu membayar ganti rugi, ataupun pihak kolej akan memberikan apa-apa hukuman berdasarkan tata tertib kolej asrama yang telah ditetapkan. Okey, dan pelajar-pelajar, okey, suka saya nak maklumkan bahawa untuk kami sebagai staf resident college, bukan hanya berperanan sebagai penasihat program anjuran kolej, kami juga sebenarnya bertanggungjawab untuk membantu pelajar-pelajar yang menghadapi masalah di kolej. Masalah tak semestinya masalah berkaitan dengan kesihatan, tapi juga masalah yang berkaitan dengan diri kamu, keluarga dan sebagainya. Di mana saya dan juga Cik Siti Hajar boleh memberikan nasihat dan juga mengambil langkah yang sewajarnya untuk membantu kamu. Okey, jangan segan untuk berjumpa kami kerana kami memang berkhidmat di Kolej Anggrek pada setiap masa yang diperlukan. Okey, jika kamu lebih selesa mungkin untuk mendapatkan bantuan ataupun pertolongan ataupun khidmat nasihat daripada SRK wanita, kamu lebih selesa nak cakap, mungkin kamu boleh jumpa dengan Cik Hajar. Okey, jika kamu ada masalah yang memang kamu rasa tak ada masalah untuk dapatkan bantuan daripada saya, Cik Fadil, so saya sedia untuk membantu kamu. Jangan segan, saya tak ada masalah. Okey, dan jika kamu ada cadangan penambahbaikan, cadangan program-program yang kamu rasakan boleh menaikkan lagi, mengharumkan lagi nama Kolej Anggrek, kita sangat alu-alukan. Kamu boleh sampaikan cadangan tersebut kepada pihak JPK Kolej, ataupun boleh terus berhubung dengan
pihak SRK, sama ada saya ataupun Cik Hajar. Dan insyaAllah jika program tersebut memberikan impak yang kita rasakan sangat penting, boleh menaikkan lagi nama Koalisi Anggrek, sudah tentu kita akan sokong sepenuhnya dan kita akan minta kelulusan daripada Puan Pengetua kita Dr. Irini Ibrahim supaya program tersebut dapat dilaksanakan. Dan insyaAllah sudah tentu kita sentiasa mendoakan agar wabak COVID-19 ni cepat berlalu dan vaksin ditemui dan boleh diberikan kepada semua warga Malaysia. Dan sudah tentu kita berharap pada sesi Mac Julai 2021 nanti kesemua pelajar yang mendapat kemudahan kolej kediaman di Koalisi Anggrek dapat tinggal di kolej kediaman sepanjang semester. Walaupun dalam norma baru, tapi kita mengharapkan pelajar-pelajar untuk hadir di sini supaya kita dapat memberikan lebih tumpuan, dapat mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh JPK College dan juga oleh pihak universiti. Okey, dan sebagai penutup, pada norma baru ini diharapkan semua pelajar sentiasa berada di rumah, hanya keluar daripada rumah jika perlu, jika ada keperluan. Okey, dan sentiasalah patuh terhadap arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Okey, dan bagi pelajar-pelajar yang berada di kolej kediaman sekarang ni ada seramai lebih kurang 13 orang. Okey, supaya sentiasa menjaga diri kamu, patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak UiTM dan juga kerajaan. Okey, dan sekiranya pelajar-pelajar yang berada di kawasan perintah kawalan pergerakan diperketatkan atau perintah kawalan pergerakan bersyarat, haruslah sentiasa mematuhi segala arahan-arahan yang telah diberikan oleh pihak berkuasa tempatan. Okey, pelajar harus mengelakkan 3S yang diwar-warkan oleh kerajaan, iaitu elakkan berada di tempat yang sesak, tempat sempit dan tertutup, dan sembang secara dekat. Okey, oleh itu sentiasalah berada di rumah. Okey, dan sama-sama kita berganding bahu agar wabak COVID-19 ini terus berlalu, kerana perjuangan kita belum lagi berakhir. Okey, dan bukan itu sahaja, kita juga mengharapkan semua pelajar lagi sekali sentiasalah mengikuti ataupun menyertai apa sahaja program yang dianjurkan oleh JPK Koalisi Anggrek dalam waktu dalam semester ini. Okey, jangan segan, macam saya cakap, untuk kamu terus berinteraksi dengan mereka, kerana mereka adalah penghubung antara kamu dengan pihak pengurusan Koalisi Anggrek. Okey, oleh itu sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Fadil atas ucapan itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis menjemput yang dihormati Puan Rozaida Abdul Rashid, pengurus Asrama Makanan Koalisi Anggrek, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozaida binti Abdul Rashid, merupakan pengurus Asrama Makanan Koalisi Anggrek. Terlebih dahulu, rasanya saya belum terlambat nak mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar baru, walaupun ada yang telah berdaftar ataupun yang masih belum, namun saya tetap nak ucapkan selamat datang kepada semua dan selamat kembali kepada pelajar lama ya. Okey, saya tahu dalam keadaan yang sekarang ni kita menghadapi pandemik COVID-19,
dan saya berharap semua pelajar sentiasa menjaga kesihatan masing-masing. Okey, di sini saya nak memberitahu semua, Kolej Anggrek tidak mempunyai pengurus asrama, so saya perlu melaksanakan tugas-tugas tersebut, dan antaranya adalah terutama bahagian pendaftaran pelajar, iaitu penempatan di kolej, iaitu di mana merangkumi pendaftaran, clearance dan apa sahaja yang berkaitan dengan penempatan pelajar yang dikehendaki oleh pihak atasan, ya. Okey, selain daripada itu, saya juga bertanggungjawab berkaitan dengan hak ehwal dalam kolej, terutamanya dari segi perolehan atau keuangan dan apa sahaja permasalahan di kolej. Dan selain daripada itu juga saya menguruskan berkaitan dengan saya sebagai penyelaras kepada berkaitan dengan aktiviti kolej, di mana seperti yang sedia maklum, untuk pelajar lama kalian pun tahu kan, kita ada sebelum ni kita ada aktiviti. So aktiviti tu di bawah prosedur dia, macam mana nak melaksanakan peraturan yang perlu diikuti, perlunya ada lulusan, semua tu di bawah bidang saya. Dan jika kertas kerja tersebut diluluskan oleh pengetua, so saya perlu memastikan pelajar mengikuti segala yang sepatutnya lah. Contohnya selepas membuat aktiviti perlu ada pelaporan dan semuanya. Dan selain itu, bidang saya juga adalah berkaitan dengan fasiliti penyelenggaraan, di mana kalau ada berlaku kerosakan atau pembaikan, menaik taraf, apa semua itu, so perlu melalui saya. Dan namun semua ni dibantu oleh kaki tangan Kolej Anggrek lah, yang mana akan menjaga blok masing-masing. Saya mempunyai seorang penyedia dan mempunyai 5 orang staf, di mana kalau kalian nampak di kolej, di blok tersebut, macam contohnya di blok A2 dijaga oleh Cik Zul Zulkifli, blok A3 dijaga oleh Puan Akmal, AB1 dijaga oleh Cik Ahmad Nawar, AB2 dijaga oleh Cik Amirul, dan AB3 dijaga oleh Cik Izwandi. Mereka merupakan staf yang komited dengan kerja masing-masing. Okey, so jangan risau jika ada masalah berkaitan dengan pembaikan, ada kerosakan atau apa-apa sahaja, boleh salurkan ke e-aduan fasiliti, yang mana kalian boleh klik sendiri e-aduan tersebut, terus ke laman web fasiliti. Okey, jika kalian menghadapi ini untuk pelajar yang tinggal di kolej lah. Jika kalian mempunyai masalah untuk ke link tersebut, boleh datang juga ke Kolej Anggrek, tak ada masalah. Kami sentiasa melayan anda semua. Okey, selain daripada itu juga berkaitan dengan penyewaan perabot, sewaan perabot yang kalian, kalau macam contoh pelajar yang tinggal di sini, kalian kan tinggal di kolej, di bilik, dan kalian maknanya di kolej ada katil, ada meja, apa semua tu. Dan jika ada kerosakan, boleh datang ke pejabat kolej untuk memaklum kepada kita, ya. Okey, selain daripada itu, kita juga ada pembersihan. Namun saya ingatkan kepada pelajar yang tinggal di kolej supaya menjaga kebersihan tersebut lah.
sebab klinik kita bukan muda-muda semua dan mereka juga bayar macam mak-mak kita juga kan. So sama-sama jaga kebiasaan tersebut. Okey. Selain daripada tu, untuk ada beberapa juga tugasan saya yang lain. Namun pelajar jangan khawatir. Jika ada apa-apa sahaja yang rasa tak puas hati ataupun rasa ingin bertanya, boleh datang ke pejabat Kolej Anggerik ataupun kontak. Okey, untuk pelajar yang di rumah, boleh kontak kita kalau ingin bertanya berkaitan dengan yuran kolej, wherever, apa sahaja, boleh kontak pejabat kolej di talian 03-5544-3596 dan kolej akan melayan anda dengan sebaiknya. Okey. Ingin saya nyatakan juga di sini, untuk proses, mungkin kalian akan bertanya bagaimana dengan proses kemasukan pendapatan untuk SEM hadapan. Okey, untuk SEM hadapan pihak kolej tidak menerima apa sahaja makluman daripada pihak atasan untuk kemasukan SEM hadapan. So kalau ada apa sahaja maklumat atau info daripada pihak pihak atasan, kami akan maklum kepada pelajar semua, insyaAllah. Jangan risau, ya. Okey. Begitu juga kalau kemungkinan ada berkaitan dengan pendaftaran tadi, saya untuk SEM pendapatan SEM hadapan, saya juga ingin maklumkan setiap kali semester bermula, sebelum semester bermula akan keluar segala perkeliling berkaitan dengan permohonan kolej. So minta pelajar alert sahaja berkaitan dengan segala perkeliling tersebut yang akan dikeluarkan oleh pihak HCP. So itu kena ambil tahu yang berkaitan dengan perkeliling tersebut, ya. Ataupun makluman ini mungkin kita sampaikan kepada pelajar melalui laman web Kolej Anggerik sendiri, contohnya seperti Telegram ke WhatsApp ke, cuba tengok semua tu. Okey. Cara nak dapat kolej, ya. Itulah seperti saya katakan tadi, iaitu berkaitan dengan pendapatan kolej. Saya tak pasti sama ada untuk semester hadapan kita cara yang bagaimana untuk penempatan, ya, sama ada masih menggunakan kupon ataupun tidak. Walaupun begitu, JPK yang dilantik sekarang bersedia berkhidmat untuk kalian, di mana saya akan tetap membuat aktiviti. Okey, saya berharap semua pelajar sentiasa menyokong segala aktiviti yang dianjurkan oleh pelajar, yang dianjurkan oleh pihak JPK. Seterusnya saya rasa setakat ini sahaja, dan saya berharap semua pelajar di Kolej Anggerik atau yang baik yang berada di kolej ataupun yang mendapat penempatan tetapi tak dapat mendaftar, tak dapat cek Kolej Anggerik, tak apa. Cuma saya ingin berpesan supaya kita sentiasa menjaga kebersihan, dan ingat, ya, kita kena elakkan tiga perkara, iaitu 3S, iaitu kita elakkan tempat yang sesak, tempat yang sempit ataupun tertutup, dan sembang secara dekat. Patuhi segala SOP yang sepatutnya, di mana kita perlu ada penjarakan, and then sentiasa memakai mask, ya. Dan jangan stres dengan keadaan sekarang, kita kena ceria-ceria selalu. Dan saya doakan agar semua sihat sentiasa,
dan parents juga sihat semuanya, dan doakan kami di sini juga supaya sentiasa sihat walafiat. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Sekian. Terima kasih diucapkan kepada Puan Rozaida Abdul Rashid atas ucapan itu tadi. Diharapkan para pelajar mencatat maklumat-maklumat yang disampaikan oleh Puan Rozaida itu tadi. Hadirin sekalian, kini tiba di acara kemuncak majlis ini iaitu amanat pengetua Kolej Anggrek. Untuk itu, majlis menjemput Yang Berbahagia Dr. Irini binti Ibrahim, Pengetua Kolej Anggrek, untuk menyampaikan amanat beliau. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada semua pelajar Delima dan Anggrek. Saya Dr. Irini Ibrahim. Saya adalah pengetua untuk kedua-dua kolej ini. Pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit amanat untuk anak-anak semua. Sedikit mengenai latar pendidikan saya. Saya meneruskan pengajian saya di dalam bidang undang di Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Saya mendapat LLB dan LLM di Universiti Malaya, dan seterusnya saya bekerja. Selepas itu saya menyambung PhD saya di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Pada semester yang lepas, untuk makluman pelajar sekian, perjumpaan ini biasanya dilakukan secara bersemuka, di mana kita akan kumpulkan semua pelajar untuk mendengar amanat pengetua dan memperkenalkan staf kolej lah. Tetapi memandangkan kita mengalami pandemik COVID-19, maka pergerakan kita dihadkan dan kita perlu mematuhi SOP yang disediakan. Oleh itu, pada semester ini kita melaksanakan program ini secara maya. Mesti para pelajar tertanya-tanya, di mana atau dari manakah Kolej Anggrek ini mendapat namanya? Ia diambil sempena nama Bandar Anggrek, Shah Alam, dan merupakan penempatan bagi pelajar-pelajar siswi. Kebanyakan pelajar siswi merupakan pelajar dari Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur FSPU. Kolej Anggrek ini mula beroperasi pada November 1991 dan telah dirasmikan oleh pengerusi Majlis ITM pada ketika itu, iaitu Tan Sri Datuk Wira Abdul Rahman bin Arshad. Bagaimana dengan kapasiti maksimum pelajar Kolej Anggrek? Kapasiti maksimum pelajar Kolej Anggrek adalah seramai 800 orang yang terdiri daripada 200 buah bilik pelajar, merangkumi 6 buah blok kediaman, iaitu blok A1, A2, A3, AB1, AB2 dan AB3. Muatan untuk satu bilik ialah seramai 4 orang pelajar. Selaku pengetua kepada 2 buah kolej, saya mempunyai 2 organisasi yang mempunyai 2 cabang. Saya dibantu dari segi pengurusan kolej dan pembangunan pelajar. Di bawah cabang pengurusan kolej, saya dibantu oleh penolong pengurus asrama makanan dan juga staf pejabat pengurusan kolej. Di bawah cabang pembangunan pelajar, saya dibantu oleh para SRK dan JPK kolej. Antara program yang telah kami jalankan ialah kempen Anggrek Peduli, di mana kafe di Kolej Anggrek tidak lagi menyediakan bekas plastik untuk membungkus makanan. Para pelajar digalakkan membawa kontena masing-masing untuk meletakkan makanan di dalam bekas tersebut. Selain itu, kami juga pernah menjemput Dai Wan untuk program di Kolej Anggrek, dan juga latihan fire drill juga pernah dianjurkan sebagai latihan untuk para pelajar. Bagaimana pula dengan keadaan semasa PKP? Dari segi kebajikan pelajar, semasa PKP fasa 1 hingga 4, kolej telah menempatkan 41 pelajar yang tidak dapat pulang ke rumah.
Pada masa sekarang, kita menempatkan pelajar yang memerlukan kemudahan ODL di kolej. Untuk para pelajar semua, besarlah harapan kami jika pelajar yang berada di kolej mematuhi SOP yang ditetapkan, juga peraturan kolej kediaman UiTM. Bagi pelajar yang berada di rumah, anda dinasihatkan menjaga kesihatan dan keselamatan diri dan keluarga. Sama-samalah kita berdoa agar pandemik COVID-19 ini berakhir dan kita dapat meneruskan kehidupan kita seperti asal. InsyaAllah. Amin. Terima kasih Dr. Irini Ibrahim atas amanat yang diberikan sebentar tadi. Untuk makluman hadirin sekalian, Dr. Irini Ibrahim telah menerbitkan bukunya yang terbaru iaitu Introduction to Business Law in Malaysia. Berikut adalah antara hasil karya penulisan Pengetua Kolej Anggerik, Dr. Irini. Jika anda berminat untuk membeli karya tersebut, sila hubungi nombor Dr. Irini yang tertera. Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything will change. You and I jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly away with me. Majlis diteruskan tayangan multimedia dari Jawatankuasa Kolej Anggerik dan program-program semester lepas.
Makluman kepada para pelajar Kolej Anggerik ada menjual air minuman buah berperisa iaitu squeezy. Squeezy merupakan keluaran tempatan dan dijamin halal. Terdapat 3 jenis perisa air iaitu apple, anggur dan limau nipis. Harga untuk satu botol air squeezy hanya RM2 sahaja. Tambahan sekarang promosi sedang dijalankan kepada anda semua iaitu dengan pembelian 3 botol hanya RM5 sahaja. Untuk penghantaran melalui courier, minimum order ialah sebanyak 6 botol iaitu RM10 sahaja. Jika berminat dan ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang air squeezy, para pelajar boleh menghubungi pada nombor yang tertera atau mesej di Instagram rasmi kami iaitu @Kolej Anggerik. Hadirin diminta berdiri bagi menyanyikan lagu UiTM di Hatiku. Hadirin dipersilakan duduk. Hadirin yang dimuliakan sekalian, inilah yang dikatakan umpama berlayar sudah sampai ke pelaburan, umpama berjalan sudah sampai ke destinasi, umpama berkayuh sudah sampai ke haluan. Dengan berakhirnya nyanyian lagu itu tadi, maka berakhirlah majlis amanat pengetua Kolej Anggerik kita pada hari ini. Diharapkan para pelajar dapat mengikuti program-program yang dianjurkan oleh pihak Kolej Anggerik.
Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat bagi menjayakan majlis ini. Majlis memohon kemaafan di atas segala kepincangan dan kekhilafan sepanjang majlis berlangsung. Untuk pengetahuan para penghuni Kolej Anggerik, sebarang aktiviti yang akan dijalankan akan diberitahu di laman sosial Kolej Anggerik. Para pelajar boleh mengikuti kami untuk mengetahui info-info terkini Kolej Anggerik di laman sosial kami iaitu Instagram dan Twitter Kolej Anggerik. Manakala Facebook pula Anggerik UiTM-SA dan di YouTube iaitu Kolej Anggerik. Selain itu, medium yang digunakan untuk para pelajar berhubung dengan pihak pengurusan ialah Telegram. Para pelajar boleh tekan pautan di bio Instagram Kolej Anggerik untuk berurusan dengan pihak pengurusan. Makluman kepada para pelajar, diingatkan sekali lagi untuk mengisi 2 pautan yang diberikan di ruangan perbualan komen, iaitu pautan borang maklum balas Majlis Amanat Pengetua Kolej Anggerik dan pautan borang kehadiran pada hari ini. Suka diingatkan kepada pelajar supaya mengisi kod rahsia yang diberikan sepanjang tempoh program sebentar tadi di pautan borang kehadiran. Semoga kita berjumpa lagi pada program yang akan datang. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan kerjasama yang diberikan. Majlis bersurai. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me.